Oke, untuk video kali ini kita akan belajar tentang geografi tingkatan 3 bab baru, yaitu bab 7, kegiatan ekonomi di Malaysia. Oke, video sebelum ini kita sudah belajar tentang sumber semula jadi yang ada di Malaysia. Bagi mereka yang belum menonton, boleh menonton video sebelum ini dalam channel Sejarah Easy Geografi. Oke, jadi video hari ini kita akan belajar bab baru, yaitu kegiatan ekonomi di Malaysia. Oke, dalam video kali ini Cikgu hanya akan terangkan tentang satu subtopik sahaja, yaitu jenis kegiatan ekonomi di Malaysia. Oke, jadi selepas menonton video ini pastikan murid-murid dapat satu objektif ataupun satu input penting yang sudah Cikgu gariskan, yaitu selepas menonton video ini murid-murid dapat menjelaskan jenis kegiatan ekonomi prima, sekunder, dan tertier yang terdapat di Malaysia. Oke, seperti biasa selepas menonton video ini pastikan murid-murid jangan lupa untuk menjawab soalan pengukuhan di akhir video. Oke, soalan pengukuhan tu Cikgu mau murid-murid tulis soalan dan jawapan dalam buku latihan masing-masing. Oke, tanpa membuang masa, mari kita terus masuk dalam subtopik 7.1. Oke, subtopik 7.1. Subtopik 7.1, jenis kegiatan ekonomi di Malaysia. Oke, tahukah Anda kegiatan ekonomi di Malaysia dapat dibahagikan kepada 3 jenis? Oke, apa jenis kegiatan ekonomi tersebut? Oke, jenis yang pertama ialah kegiatan ekonomi prima. Yang kedua, kegiatan ekonomi sekunder. Dan yang ketiga, kegiatan ekonomi tertier. Jadi di Malaysia, kegiatan-kegiatan ekonomi yang dijalankan di Malaysia dapat dibahagikan kepada 3 jenis kegiatan ekonomi utama. Oke, jadi kita akan belajar satu persatu apakah maksud dan juga contoh kegiatan ekonomi prima, kegiatan ekonomi sekunder, dan juga kegiatan ekonomi tertier. Oke, yang pertama kita masuk, apakah maksud sektor ekonomi prima? Ini murid-murid kena faham. Biasanya maksud kegiatan ekonomi prima, sekunder, dan tertier ini banyak ataupun selalu ditanya di dalam exam soalan struktur ataupun soalan esei. Oke, kita lihat maksud sektor ekonomi prima ialah merupakan kegiatan yang mengeluarkan bahan mentah terus dari sumber semula jadi. Ini pelajar perlu tahu. Maksudnya di sini apa-apa bahan yang dikeluarkan terus daripada sumber semula jadi itu dikategorikan sebagai sumber ekonomi ataupun sektor ekonomi prima. Oke, mari kita lihat contoh-contoh sektor ekonomi prima yang ada di Malaysia. Oke, first, sektor ekonomi prima ini terdiri daripada pertanian, pertanian sawah padi, pertanian kelapa sawit, semua jenis pertanian itu ialah sektor ekonomi prima. Yang kedua, kita ada pembalakan. Pembalakan juga salah satu daripada kegiatan ekonomi prima. Seterusnya ini apa? Gambar untuk perikanan. Perikanan, pelombongan biji timah, pelombongan minyak, pelombongan batu, pelombongan semua jenis pelombongan itu ialah dikategorikan sebagai sektor ekonomi prima. Dan yang seterusnya ialah ini penternakan. Okey, tidak kiralah penternakan ayam, penternakan itik, penternakan kambing dan sebagainya. Itu semua ialah sumber ataupun sektor ekonomi prima. Okey, jadi pastikan murid-murid ingat at least 3 contoh daripada sektor ekonomi prima dan juga ingat apa yang dimaksudkan, apa definisi sektor ekonomi prima, yaitu kegiatan yang mengeluarkan bahan mentah terus daripada sumber semula jadi. Oke, jadi ini ialah sektor ekonomi prima.
Jadi murid-murid bolehlah kategorikan sekiranya ibu bapak murid-murid bekerja dalam bidang pertanian, pembalakan, perikanan itu semua ialah sektor ekonomi primer. Oke, sekarang kita masuk dalam sektor ekonomi kedua ataupun sektor ekonomi tertier. Sektor ekonomi sekunder. Oke, apakah yang dimaksudkan dengan sektor ekonomi sekunder? Oke, sektor ekonomi sekunder merupakan aktiviti ekonomi yang berasaskan bahan mentah. Bahan mentah kita tahu tadi ialah pertanian, peternakan. Jadi sektor ekonomi sekunder ini dia menggunakan bahan mentah itu tadi untuk diproses. Oke, memberi keutamaan dalam menukarkan bahan mentah kepada barangan siap kepada pengguna. Oke, mari kita lihat contoh-contoh sektor ekonomi sekunder. Contohnya pembuatan sarung tangan. Pembuatan atau perindustrian. Pembuatan sarung tangan. Oke, sarung tangan dibuat daripada getah. Jadi getah itu ialah sumber, itu ialah bahan mentah. Jadi bahan mentah ini diproses dan dijadikan sarung tangan. Itu salah satu kegiatan ekonomi sekunder. Yang kedua, proses membuat ikan masin. Semua perkilangan. Oke, semua kilang-kilang juga dikategorikan sebagai sektor ekonomi sekunder. Dan yang seterusnya yang selalu kita sering nampak di sekeliling ialah pembinaan. Pembinaan, contohnya pembinaan rumah, pembinaan sekolah, pembinaan bangunan-bangunan. Itu semua dikategorikan dalam sektor ekonomi sekunder. Oke, jadi kita masuk pula dalam sektor ekonomi tertier. Apakah yang dimaksudkan dengan sektor ekonomi tertier? Ekonomi tertier bermaksud kegiatan ekonomi yang menawarkan perkhidmatan. Oke, jadi murid-murid rasa apa contoh perkhidmatan yang kamu ada? Mari kita lihat contoh-contoh sektor ekonomi tertier. Sebelum itu disebut juga sebagai sektor perkhidmatan. Ini perlu murid-murid tahu. Sektor ekonomi tertier juga disebut sebagai sektor perkhidmatan. Oke, contoh-contohnya ialah pelancongan, perdagangan, lepas itu kita ada pengangkutan awam. Itu semua ialah sektor ekonomi tertier. Pelancongan ini seterusnya keuangan dan juga pendidikan. Jadi kita sebagai warga sekolah, kita dialah tergolong dalam sektor ekonomi tertier. Oke, jadi itu sahaja untuk video kali ini. Jadi kita akan terus belajar tentang lokasi-lokasi setiap sektor ekonomi ini di video yang akan datang. Jadi untuk pengenalan itu saja yang Cikgu akan ajar pada hari ini. Dan pastikan seperti yang Cikgu sudah bagi tahu di awal video tadi, selepas menonton video ini murid-murid menjawab soalan pengukuhan yang Cikgu sudah sediakan di akhir video. Oke, jadi pastikan murid-murid menjawab soalan dan juga jawaban di dalam buku latihan masing-masing. Oke, itu saja untuk video kali ini. Sekian dan terima kasih.